Okay, so cikgu ada share screen ni. Korang boleh nampak screen tak? Okay, sekadar. Ini untuk awal ni cikgu intro dulu lah. Intro tentang perakaunan lah. So kalau korang tahu tentang, semua orang lah tahu kan. Korang dah belajar akaun, so korang tahulah asas perakaunan. Okay. So asas, kalau cikgu tulis nanti korang beritahu kalau tak nampak ke, nampak. Okay. So berkaitan dengan perakaunan ni, yang korang kena biasalah untuk korang kena wajib tahu adalah cara buat catatan beregu ataupun dia catatan beregu. Apa beregu? So cikgu cerita dulu sikit lah catatan beregu. Okay. So dalam perakaunan kita tahu kan mesti ada debit dan kredit. Debit, kredit. Ada orang kata duit keluar, duit masuk. Okay. So ada sedikit perbezaan lah kalau korang tanya cikgu berkaitan dengan buku tunai lah. Buku tunai dengan debit kredit ni beza tak? Buku tunai ada debit kredit juga. Cuma dekat buku tunai kita kata duit masuk, duit keluar lah. Debit, duit masuk, duit atau duit masuk. Kredit ni duit keluar. Duit keluar. Okay. Baik. So ini adalah berkaitan dengan buku tunai sahaja. So dia, kalau korang faham, okay, dia punya debit kredit dalam akaun ni dia tak sama dengan duit keluar, duit masuk tu. Ada orang dia fikir semua tu mesti melibatkan duit keluar dan duit masuk. Okay. So korang kena ingat untuk duit keluar dan duit masuk ni hanyalah bagi buku tunai sahajalah dulu. Yang ni untuk kita boleh bincang juga untuk yang lain, cuma dia terlibat dalam buku inilah, dalam buku tunai tu yang korang kena faham lah. Untuk yang debit kredit ni dia berbeza sikit. Okay. So cikgu terangkan kat korang dulu berkaitan dengan debit kredit dan catatan beregu ni. Okay. So berkaitan dengan dua benda ni, nak tahu debit dan kredit dengan catatan beregu. So kenapa kena ada catatan beregu tu? Okey. So catatan beregu kita nak mesti ada maklumat, maksudnya dua maklumat diisi. Baru kita dapat tengok balance dia. Okey. So dalam akaun lah, so korang tahu debit dan kredit. So debit dan kredit ni okey. So biasanya kita akan katakan benda yang bertambah ataupun nilai lah, nilai asal. Bagi contohnya kita kata aset. So semua aset mesti debit, betul? Ya. Semua aset adalah debit, betul tak? Selain daripada aset, apa yang sentiasa debit? Belian. Belian mesti debit. Lagi apa? Belanja. So ni benda yang asas lah. Belanja pun debit, belanja. Okey. Belanja. Okey. So apa pula yang korang tahu tentang kredit yang biasa korang tahu tentang maklumat kredit? Kejap. Boleh tutup mic tak? Siapa yang open mic tu? Okey. Baik. So begitu juga dengan kredit. Kredit pun korang dah tahu apa yang terlibat dalam kredit. Sebagai contohnya liability kan. Liability. Sebab ada orang tanya cikgu dan buat persamaan. Buat persamaan ni kena tahu dulu. Masuk debit, kredit. Nak buat persamaan perakaunan ke, korang nak buat pelarasan ni, korang kena tahu dulu tempat dia. Dekat mana bahagian yang dia duduk. Atau debit dan kredit lah. Liability, equity pemilik, betul tak? EP dan hasil. So adalah tambahan lain. Sebagai contohnya ada jualan satu lagi. Ada jualan. Okey. Jualan. Okay. So ini melibatkan debit dan kredit. Cuma kena hurailah. Aset ni ada banyak lah. Aset semasa, aset bukan semasa. Dalam belian ni apa lagi ada? So perbelanjaan. Maksudnya perbelanjaan. Ya.
Ada soalan ke? Okey. So kalau ada perbelanjaan, contoh perbelanjaan, semua perbelanjaan, semua bentuk perbelanjaan, dan juga satu lagi yang duduk di bahagian debit adalah ambilan. Okay. So liability, korang tahulah liability semasa, liability bukan semasa. So korang kena tahu dah benda ni. Sebab ni rasanya kalau dia tengah tampat pun, dah kita tahu, maksudnya korang kena tahu pengelasan antara debit dan kredit ni. So duit yang ada ataupun harta ataupun hutang yang ada, dia akan duduk di bahagian-bahagian ni lah. So, asset, belanja, liability. Okay. Cuma bila dia berkurang, ini masalah dia. Korang nak, contohnya korang nak buat persamaan ataupun membetulkan kesilapan tu, kan melibatkan duit tu dikurangkan ataupun ditolak ataupun ditambah. So itu yang mempengaruhi keputusan kepada jawapan korang lah. So kalau korang faham kedudukan dia, asas dia, kedudukan dia debit atau kredit, so korang akan faham macam mana korang nak tambah atau tolak dia. Contoh macam tu lah. Okey. Contohnya, okey. Kalau kita kata dalam persamaan lah. Dalam persamaan, okey. So biasanya debit ni, debit dia bertambah. Tapi dalam persamaan kita tak tahulah. Dia tak tentu debit dan kredit. Kita tentu tambah ataupun berkurang lah sesuatu tu. Okey. Pertambahan dan berkurang, tengoklah. Dia beli aset ke dia jual aset. Contohlah untuk beli aset. Dia jual. So kita tahu kalau beli mesti bertambah. Kalau jual mesti berkurang. Sama juga kita berhutang. Kalau kita tambah hutang kita, makin bertambahlah hutang kita, betul? Contoh, akaun belum bayar kita lah. Hutang akaun belum bayar, contoh ABB kan. So semakin kita tambah hutang kita, semakin bertambah lah. So kita beli barang, bertambah hutang kita. Sama juga ABT. Kalau kita jual barang secara kredit, makin bertambahlah kita punya hutang. Kita punya akaun belum bayar ni, ABT. So kita jual. Begitu juga dengan belian atau jualan. Belian berkurang macam mana? Kalau ada ambilan barang. Jualan berkurang dengan apa? Jualan. Jual barang. So inventory lah dia melibatkan. So kat sini kita tak tulis lah. So satu lagi ada inventory kan. Inventory. So inventory ni dia melibatkan belian, inventory tu hampir sama lah. So korang tahu. Kalau ada lagi korang sebut lah. So tapi korang kena tahu lah pengelasan. Kalau korang nak tanya, cikgu ni masuk bahagian apa? Debit ke kredit? Boleh tanya kepada cikgu. Kalau korang nak tanya. Okey. Sebab cikgu bagi penerangan santai. Kalau korang nak tanya, korang tanyalah. Kalau korang ada tajuk. Sebab cikgu dapat semalam tajuk dia adalah pelarasan dan juga persamaan. So cikgu tak nak tunjuk secara penuh dia. Sebab jalan kerja tu. Okay, sebab korang kebanyakan kena faham dulu konsep dia baru boleh selesaikan masalah tersebut. Nanti kita pergi tengoklah soalan pelarasan. Cari ni persamaan. Kalau kita tengok kita pergilah dekat soalan persamaan dulu untuk kita tengok apa yang kita boleh bincang. So dekat sini pun dia dah bagi tengok imbangan duga yang imbangan duga lah. Penyata kedudukan keuangan bahagian debit dan bahagian kredit, nampak? Kalau korang tengok dia ada bahagian debit dan bahagian kredit. So ni adalah semua ni adalah aset lah. Betul tak? So dalam bahagian ni ada liability, ada equity, ni equity. So ini akaun belum bayar, liability. Liability semasa. Ni pun liability semasa. So korang kena tahulah maklumat, maksudnya di bahagian mana dalam kedudukan keuangan yang mesti debit dan yang mesti kredit. Ini dalam bentuk T lah. So biasa kalau soalan korang buat dalam bentuk penyata kan. Okey. Sebagai contoh cikgu tak buat banyak, cikgu pilih je lah soalan. Kalau korang rasa cikgu tolong jawab, tolong beri terangkan soalan nombor berapa tu. Dalam soalan ni, dalam pertanyaan ni, korang beritahu cikgu. So cikgu cuba explain. So cikgu ambil dulu menjelaskan akaun belum bayar dengan cek dan menerima diskaun 10%. Okey. Baik, kita tengok dulu akaun belum bayar. Nilai akaun belum bayar adalah 4,500. Sebab dia kata menjelaskan akaun belum bayar dengan cek dengan menerima diskaun 10%. Okey.
So korang kena tahu dia melibatkan 3 benda lah. Yang pertama bank, sebab kita bayar pakai cek. Yang keduanya ABB, kita bayar hutang. Dan yang ketiganya adalah discount. Discount. Discount, kita apa? Discount diterima. Terimalah sebab kita bayar hutang. Kalau kita orang bayar hutang, kita bagi diskaun, itu diskaun diberi. So ada 3 maklumat ni yang korang kena isi. Tak semestinya 2 je. Kadang lebih lah pada 2, 3. Mungkin ada 4, boleh jadi. Ikut kepada soalan lah. Okey, so 10% daripada nilai sebenar. Korang jangan cari nilai dekat soalan. Tak adalah. Korang kena tengok dalam kedudukan kewangan lah. So dekat ABT, bila kita bayar hutang, kita menyelesaikan hutang, menjelaskan hutang, bermaksud segala hutang tu mesti ditolak. So 4,500 ni akan berkurang lah. Kurungan ni maksudnya berkurang lah. Okey, so apa lagi yang akan berkurang? Iaitu bayaran bank. Cuma bayaran bank tu kurang 10% lah sebab kita dapat diskaun 10%. Okey, so jadi 450 adalah diskaun diterima lah. Diskaun diterima ni hasil, sebab tu dia bertambah lah. Okey. Sebab biasanya kalau korang buka hasil ni, biasanya korang akan buka satu lagi akaun untung rugi. Untung rugi pula. Korang akan buka untung bersih lah. Kat sini nampak. Dekat jawapan pun ada, dia tulis untung bersih macam tu. Okey. Baik. So itu, so bank korang kena kira lah, tolak lah. 4,500 dengan 450 dapat berapa? Ada dah, komputer cikgu. Sekejap. Okey, so di bahagian bank kita akan catat 4,050 lah. 4,050. Okey, baik. Macam ni. Maksudnya bank pun berkurang. Bank pun berkurang lah sebab duit keluar. Ini soalan persamaan lah. Okey, so dalam banyak-banyak soalan ni ada korang nak tanya cikgu. Macam mana nak selesaikan? Soalan yang mana? Cikgu terangkan mana-mana, beritahu cikgu. Korang ada kan dengan cikgu? Ada 10 tu. Boleh nak tanya. Kan korang tak tahu nak jawab. Boleh. Tanya je. Nak tanya soalan nombor apa. Tak nak cakap, cek pun tak apa. Cikgu boleh baca cek tu. 3 cikgu. Nombor 3. Yang soalan ketiga tu. Ya. Okey. Pemilik membawa masuk sebuah almari. Yang tu. Soalan tu Alright. So soalan ni membawa masuk almari. Pameran 5,000 untuk kegunaan perniagaan. Okey. Pemilik ni siapa? Pemilik perniagaan lah. Kalau pemilik dia membawa sesuatu masuk ke dalam perniagaan, kita panggil modal. Modal tu dia akan tambah lah. So modal bertambah 5,000. Okey. Baik. Lepas tu dia buat masuk almari. Kita boleh katakan dia di bawah dia ada premis lengkapan. Dia masuk dekat dia ada masuk dalam bahagian dia tak ada buka akaun perabot lah. So dia masuk dalam lengkapan sajalah. Almari dia masuk bawah lengkapan. So dalam lengkapan tu. Okey. Baik. So bertambah juga lengkapan lah. Lengkapan. Kau orang kena tengok soalan tak? Tengok apa yang dia suruh buka lah biasanya. Kalau tak ada dia buka, kita pakai lah. So bertambah juga, lengkapan juga bertambah. Okey. Baik, ada soalan lain dalam tajuk ni. Yang mana korang rasa korang tak boleh selesaikan lah. Tengok baca pun tak tahu lah nak jawab yang mana. Baik korang beritahu. Baca tengok soalan. Macam tak boleh nak buat. Okey. Cikgu pilih satu lagi soalan. Okey. Cikgu suka yang beratus-beratus biasanya. Yang lain macam straightforward je lah soalan dia. Boleh check. Menjual barang niaga secara tunai. Okey. Itu biasa sahajalah. Digunakan untuk, okey.
Pinjaman. Okey, pinjaman. So mendapat pinjaman daripada bank muamalat 50,000, sebanyak 40,000 digunakan untuk membeli sebuah kenderaan dan bakinya dibankkan. Okey. So ni korang kena buka satu akaun kenderaan lah. Tengok dekat sini dia ada tak tentang kenderaan. Yes, dia buka kenderaan Okey. So korang kena buka satu akaun kenderaan lah. So Hidayah nak tulis apa? Okey. So, akaun kenderaan. Salah cikgu. Okey. So okey. Untuk kalau pinjaman lah di bahagian liability lah. Pinjaman akan bertambah lah sebanyak 50,000. Dia pinjam 50,000 kan. Tapi duit tu dia buat beli kereta. So kenderaan. Kenderaan dia buat beli kenderaan 40,000. Okey. So ini semua bertambah. Dan bakinya dibankkan. Baki dia berapa? Dah kali 50,000, 40,000 buat beli kereta 10,000 lah. So untuk dimasukkan dalam akaun bank. Semua ni bertambah. Bertambah 10,000. Okey. Okay, so itu je. Itu je yang paling susah. Ada lagi? Tak ada kot. Ada korang nak tanya? Mana-mana soalan? Kita bagi soalan persamaan yang lain pula. Kita tengok. Ada persoalan yang korang nak rasa? Okay. Ada juga orang tanya cikgu pasal imbangan duga. Nanti cikgu sebutlah imbangan duga. Imbangan duga tadi korang kena faham konsep debit kredit lah. Korang tengok baki daripada ledger. So debit dan kredit. Bahagian debit dan kredit. Cuma memang duga pelarasan lah. Nanti kita tengok soalan pelarasan sikit untuk korang. Okey. So macam ni. Yang susah je yang cikgu tengok. Okey. Ini dia tak bagi dalam bentuk penyata kedudukan keuangan lah. Dia pun modal kena carilah modal. Macam mana nak kira modal? Siapa tahu nak cari kira modal? Awal. Modal adalah dengan korang aset tolak liability lah. Aset tolak liability. So korang kena kenal lah aset dan kenal liability. So kalau korang tak kenal juga, korang semak buku tu. Kita tengok. Senang je, simple nak kenal aset. Aset harta, duit tu ada hak kita. Liability ni hutang. So hutang. Sekarang aset dan liability darjah 6 pun dah belajar. So dah kenal lah apa itu aset, so apa itu liability. Tak tahu lah, korang belajar tak tahun darjah 6? Cikgu rasa tak belajar. Tak ada lagi. Masa tahun 6 korang. Okey, tahun 6 baru ni ada. Okey, membeli barang niaga. Okey, cikgu mas ambil ini Membeli barang niaga RM 9,000, 1/3 daripadanya dibayar dengan cek dan bakinya dibayar pada bulan berikutnya. Okey, baik. Okey, so maksudnya 1/3. Okey. So 9,000 tu dibayar pembeli belian barang. So belian bertambah lah. Betul tak? Beli barang, belian bertambah sebanyak 9,000. Okey. Lepas tu dia kata dia bayar dengan cek. Maksudnya bank lah. Bank sebanyak 1/3 adalah bank berkurang sebanyak 3,000. Dia bayar 3,000 lah, 1/3 Dan ada baki lagi 6,000. So 6,000 tu kita nak masuk mana? Bila kita beli belian, kita akan masuk di dalam akaun ABB. Akaun belum bayar. So bertambah sebanyak 6,000. Okey, baik. Nampak ni dia balance ni. Korang tengok dia mesti ada penilaian yang sama tak? Dia 3,000 dengan ni 6,000. So jadi 9,000. Dia mesti balance. So kalau korang buat nilai tak sama, tak balance lah. Macam ni tadi pun. Mesti ada pembayaran yang nampak. Dekat diskaun diterima dengan bank tu. Dia tambah dia jadi 4,500 juga. Semua tu melibatkan dua entiti ataupun tiga entiti yang akan nilai dia akan balance. Di sebelah debit dan di sebelah kredit akan balance. So bila korang terlebih nilai di sebelah kredit, kurang nilai di sebelah debit, tak betul lah. So tengok nilai dia akan masuk, akan keluar dengan nilai yang seimbang. Itulah catatan bergu tu. Bila korang buat. Okey, ada persoalan kat sini. Okey. Yang susah sikit peratus lah. Okey. Menjual 10% daripada jualan barang dengan harga 3,000 secara kredit. Jual barang niaga. So barang niaga belian. Oh, kat sini dia tak tulis belian lah. Sorry Okey. Sorry. Belian ni inventory lah. Inventory. Okey. Samalah tu. Okey. Inventory akhir dia 21. 21,000. So ada pembelian baru nampak tu. Bila dia bertambah, so korang kena kira sekalilah yang bertambah tu. Sebab jumlah barang niaga. Jadi 21,000 tambah 9,000 jadi 30,000. Okey.
Barang niaga dengan harga 3,000 secara kredit 30,000. Inventory akhir tambah 9,000. Kenapa? Tak untung ke dia jual? Dan menjual 10% daripada jual jumlah barang niaga. Barang niaga tadi ada pertambahan tu, cikgu tak pasti dia punya 9,000 tu sebab dia kata jumlah barang niaga termasuklah inventory 9,000 sebab membeli barang niaga 9,000 tu. So jadi 30,000 lah. So 10% daripada 10% tu 10% 3,000 lah. Jual pun 3,000. Tak untung dia jual ni. Okey. Kalau dia kata daripada inventory yang awal dia tu, yang 21,000 tu, 10% lain lah. Okey. So dia agak, yang tu tak pastilah. Dia ada kesilapan ke apa. Okey, inventory. Barang niaga, okey. Tak tadi membeli adalah dibayar dengan cek dan baki. Okey, betul. Okey, barang niaga. Baik. So yang tu sepatutnya yang tadi 10% tu inventory akan berkurang lah 3,000 dan juga akan masuk dia ke dalam akaun ABT ABT bertambah 3,000. Oh, dia tak ada untung dia jual yang tu. Ke macam mana? Saya tak pasti yang tu. Sebab soalan dia tu dia tak mentionkan sebab dia mention jumlah, so jumlah kena tambah lah 3. Maksudnya 9,000 tadi. Okey, ada lagi persoalan tentang tajuk ni. Nak tanya, cikgu nak macam mana nak selesai ni? Ada nak selesai? Ada? Tak ada? Persoalan nak tanya? Okey. Baik. Tak adalah. Ada dua je soalan dia. So kalau tengok, cikgu tengok pinjaman bank macam tadi lah untuk membeli kereta dan bakinya dibankkan tu sama je lah. Bayar gaji pekerja, menjelaskan akaun belum bayar, itu sama. Tak ada yang susah pun lah. Okey. So pastikan korang masukkan. Biasanya kalau orang kata dalam penyata penyesuaian bank ni, macam mana pengiraan dia, dia kena buat macam ni lah. Saya tunjuk sikit. Kalau penyata penyesuaian bank, okay, kan dia ada dua bahagian kan. So bahagian debit dan bahagian kredit. So kalau urus niaga tu melibatkan di bahagian yang sama, so dia mesti satu tambah satu tolak lah. Tetapi sekiranya urus niaga tu berlawanan ataupun berlainan kawasan, so contoh sini tambah, sini tolak, so sini tolak lah. So kalau sini tambah, sini pun akan bertambah. So itu cara nak menyelesaikan soalan persamaan lah. So itu sebenarnya melibatkan soalan berkaitan dengan catatan beregu. Okey, mari kita tengok. Kita boleh tengok sikit tentang kalau ada soalan berkaitan dengan catatan beregu. Ini buku catatan pertama. Okey. Buku tunai 2 lajur. Buku tunai. Okey. Sebenarnya kalau korang tengok yang ni lebih mudah lah sebab korang tahu kan kalau buat buku tunai. Contoh kalau korang tanya cikgu macam mana nak selesaikan buku tunai. So korang kena pasti dulu lah buku tunai. Apa yang benda yang mesti ada dalam buku tunai. Masuk dalam buku tunai. Ini bukan ini buku tunai runcit lah. Ini dua ni berkaitan dengan tunai runcit. Isi minyak kenderaan pejabat pun tunai runcit. Beli bunga tunai runcit. Terima invoice untuk membeli rak. Ini buku tunai lah. Stamp ke ni buku tunai runcit. Jualan tunai. Jualan lah. Jualan tunai. So jualan. Debit. Duit masuk. Nampak? Yang ni baru korang boleh tentu. Nak tentu debit kredit, korang tengok duit keluar, duit masuk dia. Dalam buku tunai ni. So ada nak tanya berkaitan dengan buku tunai ni? Sebelum cikgu pergi ikut korang lah. Kalau korang nak tanya soalan, cikgu jawab soalan korang. Mana yang korang nak tanya lagi? Baik. So korang boleh kena pasti duit keluar atau duit masuk. Bayar gaji duit keluar. So kredit. So buku tunai cara dia macam tu lah.
pengiraan dia. Okey. Baik. Untuk korang kata nanti lain untuk selesaikan satu soalan boleh, tapi untuk next class lah. Jadi cikgu bagi random sahaja soalan-soalan dia. Cikgu tunjuk secara ringkas saja untuk jawab korang punya persoalan ke apa yang korang rasa tak tahu lagi ke berkaitan dengan tajuk-tajuk dan tempat ni. Kalau korang macam ni kan, ini dia suruh masukkan dalam ledger. Okay. Nampak? Buku catatan pertama ke dalam ledger. Aku sampai ya. Oh, saya kat beri. Saya kat beri nak tengok. Ini semua. Okay. So kalau korang nak tanya contoh, macam mana nak buat genre ni? Ada lagi ke? Kita tutup ni. Okay. Baik. So macam mana korang nak buat penghapusan daripada genre buku tunai ke dalam ledger? Okay, sikit lah. Sikit. Sebanyak. Okay. So kalau korang tengok, korang dah tahu dah. Contohnya nak masukkan tunai. Tunai bank ni tak payah buka lah. Sebab kita dah ada buku tunai. Contoh akaun modal. Korang dah tengok jawapan dia di bahagian sini adalah jawapan kredit. Korang tengok jawapan dia kredit. So kalau korang buka akaun modal, Allah, teruk je garisan dia. Okay. So saya ingat saja. So akaun modal. So kalau bila korang buka akaun modal, macam mana nak isi? Korang kena isi maklumat ni. Tunai bank, bukan tulis akaun modal, korang tulis modal. Itu salah lah. Betul dah bahagian kredit, tapi bila korang tulis modal, salah lah. Bukan tulis modal, tulis apa lawan dia. Tunai, lepas tu bank, macam tu. So 900 25,400. Okay, so ini buku, ini lah nak buat ledger dia. Macam tu je. Ada lagi korang termasuk lah. Biasanya orang biasa salah buat untuk jenis lah. Jenis belian, jenis jualan ni lah. Okay, so jenis ni contoh kita buat lah. Akaun belian. Akaun belian. Pertama sekali, sebelum korang masuk yang tarikh 30 dia tarikh 30 November, korang pergi tengok dulu dekat buku tunai. Ada tak tentang belian? Kalau tak ada, okay, tak ada. So dekat buku tunai tak ada. So terus korang masukkan nilai yang 30 tadi dah. Nilai untuk 30 tadi. Okay. Okay. So macam mana nak tulis? So korang tulis sebab dia seorang je ada kat situ. Okay. So dia ada satu je kat situ, korang tulis lah. Akaun belum bayar. Okay. Berapa jumlah dia? 9,180. Kalau banyak, biasa orang silap. Cikgu ambil jualan punya. Okay. So 4,200. Okay. Sama juga buka akaun jualan pun. Sorry, silap. Kenapa cikgu buka belah kredit pula ni? Biasa korang ada label kan, tengok dia ada label kat sini. So isi dekat bahagian debit lah, salah pula. Akaun belum bayar. 4,200 macam tu lah. Okay. So kalau dekat akaun jualan ataupun bila korang buka akaun belian, korang kena buka jugalah akaun belum bayar ni, nama dia siapa. So akaun belum bayar, tulis nama dia sekali. DOW spot. Macam tu. Okay. So korang kena isi. So kalau sini debit, maksudnya akaun belum bayar. DOW spot ni kredit lah. Okay, so nak tulis apa butiran? Tulis belian. Okay, berapa? 4,200. Kalau dia asing-asing, ada nama dua nama, korang kena buka dua lah akaun dia. Macam tu.
Begitu juga dengan akaun jenis jualan, akaun jualan kau nak buka akaun jualan. Buka akaun jualan, akaun jualan. Cuma kat sini sebelum kau isi jualan, kau kena check dekat buku tunai macam cikgu kata tadi lah. Mudah je sebenarnya buka ni. So ada tarikh 27 tu. So 27 tu ada jualan sebanyak secara tunai 800. So tulis dulu. Yang atas yang awal tu korang tulis dulu. Okay. So tunai 800. Kredit jualan kredit sebab sini dia debit. Dan juga tadi ni 9,100. So korang tulislah akaun belum terima. Okey, 9,180 macam tu lah. So nanti tutup lah. Bila dah penuh, tutup lah. Nak tutup macam mana? Letaklah. Kalau kat sini tak ada apa-apa, tulis baki HB. So tulis lah, tambah lah. Berapa jumlah yang kurang kat sini untuk samakan nilai dia. So 8,800 tambah. So jadi 9,980 kan. So 9,980. Dapat. So baki. So kat sini bila korang nak masukkan dalam imbangan duga, korang tengok kalau baki HB dia lawan. So kalau baki HB debit, korang nak isi imbangan duga dalam kredit. Macam tu. Baik. Ada persoalan tentang ledger ni? Cikgu, apa lagi tak faham? Tak tahu. Sebab tengok bila korang buat account ledger ni, dia akan ada dua catatan lah. Bergu tu. Bila kita sebut dia ada dua catatan. Cikgu modal tak buka pun dua sebab dia dah ada buku tunai. Dia tak buka. Buku tunai tu pun dah mencatatkan modal tersebut. So ada lah dua-dua belah. Dia ada. Begitu juga dengan belian. Belian ada. Kita buka akaun belum bayar. Lepas tu kita buka akaun belum bayar. Nama yang kita hutang tu. Ataupun pemiutang. Kita pemiutang lah. Okey. Korang pernah dengar kan istilah penghutang pemiutang kan? Sekarang dulu masa zaman cikgu dia pakai lah nama penghutang dan pemiutang lah untuk buka akaun ni. Sekarang dia buka akaun belum terima, akaun belum bayar. Akaun belum terima tu disebut sebagai penghutang. Akaun belum bayar tu disebut sebagai pemiutang. Kalau English dia debtor. Untuk akaun belum terima tu debtor. Creditor ni untuk creditors untuk inilah akaun belum bayar. Okey. Okey, beres. Ada persoalan? Korang nak tanya? Tak ada Okey. So cikgu pergi lagi ke tajuk. Sebab yang semalam ada tanya cikgu. Cikgu nak pergi kalau macam ni korang boleh buat akaun ni. Pelupusan aset. Pelupusan aset. Korang terror. Terror cikgu tak ajar. Akaun mesin, akaun susut nilai. So korang boleh cuba lah buat soalan-soalan macam ni. Takut dia ada di bahagian B. Macam tu. Kalau korang tak ada nak tanya yang tu, cikgu nak tengok soalan tentang pelarasan ni. Ataupun pembetulan kesilapan. Perdagangan. Ni. Biar kita cari soalan yang besar, panjang sikit. Siap. Semalam ada orang tanya aku macam mana nak cari inventory akhir. Inventory akhir Okey. So ni inventory akhir ni. Kat situ je. Inventory ni macam mana nak orang nak ambil inventory? Inventory bukan ambil harga kos. Ambil harga terendah. Terendah harga yang paling kecil. Tak kisahlah harga pasaran. Ada benda tu harga kos dia tinggi tapi harga pasaran dia rendah. So sebab tu kena ambil harga yang lebih rendah. Bukan harga kos Okey. Lagi so macam ni. Biasa yang jadi masalah kat korang ni berkaitan dengan contoh korang bermasalah dalam pelarasan ni biasanya berkaitan dengan belanja. Betul tak? Hasil belanja apa? Belanja prabayar, belum bayar. Lagi apa? Hasil belum terperoleh. Lepas tu hasil belum terima. Okey. Nak letak mana tu jadi masalah tu. Lepas tu nak kira macam mana. Okey.
dengan penerangan ni kita nak buka akaun, akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Okey, di dalam akaun perdagangan ataupun akaun untung rugi yang kita akan buat, cikgu sebut macam ni, belanja ataupun hasil dia mesti hasil setahun ataupun hasil mengikut tahun perakaunan. Maksudnya tempoh perakaunan dalam hasil dalam tempoh perakaunan. Perakaunan. Kenapa jadi lain pula cikgu tulis? Cikgu nak tulis perakaunan. Okey, tempoh perakaunan. Apa maksud akaun sama je lah, hasil ke belanja dia mesti dalam tempoh perakaunan. Apa maksud dia? Contohnya sewa. Walaupun dia belum bayar lagi sewa tu. Tapi sewa setahun dia 12,000. 12,000 setahun. Dia mesti masukkan di dalam bahagian belanja dia 12,000. Bukan nilai yang dia baru bayar 8,000. Contohnya. Bukan nilai ni. Habis kalau belum bayar, so kita baru masukkan tadi dekat akaun ataupun belanja belum bayar. Dia ada satu tempat lagi yang kena masuk bila akaun belum bayar ni, dia akan masuk dekat liability semasa. Prabayar dia akan masuk aset semasa, betul? Begitu juga dengan hasil. Hasil belum terperoleh, korang akan masukkan di bahagian liability. Liability semasa dan belum terima aset semasa. Okey. Sama juga dengan hasil. Kalau hasil tu terkurang, sepatutnya korang dapat 5,000. Dia hanya bayar kita baru 4,000. 1,000 tu kena tambah lah untuk hasil jadi 5,000. Untuk tempoh perakaunan tu nilai yang ditetapkan. Sepatutnya dia dapat berapa. Kalau terlebih bayar, kita kena keluarkan. Contoh sewa tu dia ataupun gaji. Contoh gaji dia dah bayar I1 dulu. Gaji dia bayar contoh, patutnya gaji tu 40,000 lah. Tapi dia dah bayar 45,000. Contoh. 45,000. So 5,000 ni advance. Ataupun dibayar prabayar lah. So kita kena tolak. Kita tak boleh tulis 45,000 dalam bahagian belanja. Kita kena tulis nilai yang sepatutnya. Sepatutnya perbelanjaan pada tempoh tersebut. Begitu juga dengan hasil. Sepatutnya hasil dalam tempoh tersebut berapa. Itu maksud dia. Baik. Ada persoalan tak dengan benda tu? Kita tengok soalan dia sebagai contoh. Kita tengok. Okay. Baik. Kalau korang tak dengar, korang beritahu cikgu. Soalan ke kau nak tanya, jangan takut. Cikgu makan nasi setakat ni. Korang belum pernah makan lagi lah. Korang tanya lah, tanya. Segan ke, malu ke, chat, tanya. InsyaAllah, mudah-mudahan cikgu tak pasal orang lah. Okey. Muka garang tak apa. Muka garang. Tak ada masalah. Okey. Baik. Okey. So, faedah atas pinjaman telah dibayar sehingga 31 Ogos 2019. Akaun ni berakhir bila? Akaun ni berakhir pada, cikgu rasa ni dia berakhir pada 30 September. So, maksudnya masih kurang pembayaran faedah sebanyak sebulan lah. Kalau macam tu. Sebab dia bayar sehingga bulan 8 saja, Ogos sahaja. Mana tengok pinjaman dia. Berapa pinjaman dia? Pinjaman 6%. Pinjaman dia 6%. Okey, baik. So, berapa dia punya yang setakat ni akaun belum bayar faedah atas pinjaman 2310. 2310. Maksudnya dia bayar dalam tempoh tu kuranglah 1. Maksudnya dia dah bayar 11 bulan. 11 bulan. So, maksudnya tak cukup sebulan lah ni. Okey. So korang kena, tak salah kalau korang nak kira, bahagi 11 pun boleh. So 2310 bahagi 11. 210. So korang kena tambah lagi 210 lah di sini. Okey, baik.
Ataupun kalau korang nak kira daripada ni pun boleh, 42,000 ni korang darat 6%. Sama je dapat dia, korang dapat 2,520. Okey. So bila korang dapat ni yang 210 ni nak masuk mana cikgu? Ni lah. So ini adalah belanja belum bayar kan. So dia termasuk dalam belanja belum bayar. So faedah ni faedah atas pinjaman belum bayar. Dekat mana masuk dia? Liability semasa. Jumlah ni kena tulis baru. Faham? 2520. Kalau korang tulis balik nilai ni salah lah. Dekat bahagian belanja korang nanti. Baik. Kenal pasti belanja, aset, debit, kredit korang kena tahulah. Debit, kredit pula. Nak masuk aset semasa ke, liability semasa ke. So kalau korang tak tahu yang tu, korang baik tanya. Boleh tanya tentang tu. Okey, baik. So cikgu cerita pasal insurans tadi lah. Okey. Okey. Dah tu. Insurans yang dibayar termasuk dengan insurans atas bangunan untuk 12 bulan sehingga 31 Disember 2019 sebanyak 660. Insurans yang dibayar adalah termasuk dalam atas bangunan untuk 12 bulan sehingga 31 Disember 2003. Dibayar termasuk 12 bulan sehingga 31. Maksudnya mana insurans? Ada insurans kat sini. Insurans 1930. Okey. So maksudnya sebanyak tu insurans yang dibayar adalah termasuk insurans atas bangunan untuk 12 bulan sehingga 31 Disember 2019. Insurans, okey. Dia ada bangunan ke? Premise. Insurans. Mana? Insurans. Bangunan, dia ada bangunan. Dia tak ada premis ni. Rasa tak ada. Apa maksud dia? Dia kata insurans yang dibayar adalah termasuk insurans atas bangunan untuk 12 bulan hingga 30. Maksudnya sebanyak 660. Insurans tu prabayar 660. Sehingga 660. Okey. Cikgu tak check jawapan dia tapi sebab kenapa dia bagi, dia nak suruh asing ke insurans ni? Tak kot. So korang kena kira 660 tu maksudnya untuk 12 bulan tu. So korang bahagi 12 lah. So dia berakhirkan pada 30 September. Jadi korang kena bahagi 12 lah. Dapat berapa lah. So maksudnya 9, 10, 11, 12, 3 bulan tu dia tak termasuk lah. 660 bahagi 12, 55. So darab 3. 55 darab 3. Okay. So ada ini adalah insurans prabayar. Okay. So daripada, sebab dia kata tentang insurans bangunan ni. Tapi dalam insurans tu lah yang dibayar sehingga 31. So maksudnya 3 bulan ni adalah insurans prabayar dan nanti korang kena tolak lah dengan nilai insurans tu sebanyak 165. Dekat bahagian insurans tu korang kena tolak 165 bahagian insurans. Mana insurans? Ni. Jangan tolak 600 tu. 660 tu dia termasuk insurans lagi. Cuma dia agihkan macam tu. Itu cikgu faham lah. Kalau korang faham lain, cikgu kena check lah jawapan dia, takut berbeza. Cikgu cakap, cikgu rasa faham, dia kata ada satu dalam tu, dalam insurans bangunan tu, dia bayar untuk setahun daripada sampai 31 Disember tu 660. Jadi dalam bahagian tu yang kita ambil tadi, so kita tolak lah 1930, korang kena tolak dengan 165. Okay.
So korang dapat nilai insurans baru yang sepatutnya korang catat dalam belanja adalah 1765. Okey. Baik. So macam itulah antara kaedah untuk kita selesaikan. Okay. Susut nilai rasanya korang tahu kan? Okey. Biasa satu susut nilai lah. Susut nilai kita tengok lah. Susut nilai tu atas apa? Kaedah apa? Penilaian semula. Dia kaedah-kaedah berbeza sikit. So korang tengok lah. So dia kata harga dinilai pada 230 300. So kaedah penilaian semula. Jarang soalan penilaian semula ada. Tapi kalau ada korang kena kira lah. Susut nilai. So berapa ni? So asal 2, 3, 8, 6, 650 dia berkurang tu. So bila berkurang tu korang tolak lah. Korang dapat lah susut nilai dia. Susut nilai. Dinilai pada 1 Oktober. Okey. 1 Oktober. Okey, tahun lepas punya. Okey, nilai tahun lepas. So nilai susut nilai yang baru lah. Susut nilai yang baru. So korang kena tolak lah dengan harga. Susut nilai tu korang akan dapat susut nilai. Lepas tu macam mana korang nak tulis di bahagian asset? Korang nak tulis nilai ni lah. Nilai yang baru dia untuk penilaian semula ni. Harga nilai buku dia 2303. Lepas tu korang tolak, korang akan dapat susut nilai dia lah. Susut nilai tu masuk belanja. Sekejap. Okey. Kalau peruntukan hutang ragu, korang kena baca juga. Ada beberapa benda yang korang kena baca. Biasanya hutang ragu ni dia akaun belum terima lah. Akaun belum terima ni dia melibatkan apa? Dia melibatkan hutang lapuk nampak ni. Menerima tunai daripada seorang penghutang telah menjadi lapuk. Oh, okay, ni hutang lapuk terpulih. Okey, tak ada kena mengena lah. Dengan akaun belum terima. Hutang lapuk terpulih ni hasil hasil. So hutang lapuk terpulih. Tak ada kena tolak apa-apa lah. Korang kena tambah dekat mana? Dekat tunai lah. Pertama ada dua. Mesti dua. Dia melibatkan catatan tu mesti ada dua tempat. Pertama, ni tunai lah. Tunai bertambah. Sebanyak 1650. Satu lagi korang masuk hasil lah. Sama 1650. Ni ada dua catatan. Dia mesti dua. Dia tak boleh satu. Satu jadi lain lah. Okey, yang ni 2% dan akaun belum terima. Okey, 2%. Kita tengok akaun belum terima berapa nilai dia. Mana pula ni? Okay. Bawah lagi. Okay, akaun belum terima 34,200. Okay, so korang kena kira lah 2%. Darat 2%. So korang akan dapat berapa penuntukan hutang ragu. 34,200 darab dengan 0.05. So korang dapat 600. Cikgu dapat 684. So korang kena tengok pula dekat peruntukan hutang ragu yang diberi. Ada peruntukan hutang ragu? Kalau tak ada, tu akan jadi peruntukan hutang ragu. Ada peruntukan ragu 504 tu. 504 maksudnya kurang. Kurang. So korang kena tambah lah. So nilai baru untuk peruntukan hutang ragu, korang kena potong 504 tu jadi 684. So yang terlebih tu, yang tambahan tu, tambahan tu lah korang kena tolak tu. So 684 tolak dengan 504. So 180 tu apa? 180 tu korang masuk, dia jadi pertambahan hutang ragu lah. So kalau korang masukkan 180 tu di bahagian belanja lah. Sebab dia pertambahan hutang ragu, dia masuk belanja. So pertambahan hutang ragu sama macam peruntukan. So 180 ni di bahagian belanja. Peruntukan hutang ragu dia akan tolak dengan akaun belum terima di
dalam aset semasa. Okey, baik. Nah, ini dibagi siap memo lagi ada. Apa ni? Sepanjang bank akauntan telah digunakan wang peribadi saya. Oh. Ini soalan yang seterusnya kan maksudnya. Sepanjang tahun bank akauntan saya telah menggunakan wang peribadi untuk tambang dan sewa. So ni korang kena, perkara ini belum direkodkan di dalam mana-mana lagi. Okey, so korang kena tambah nampak sewa ni kena tambah lagi Dan tambang pun tambah. Satu lagi akan bertambah apa? Ini kat bahagian tambang ataupun sewa korang kena tambah. Satu lagi adalah modal lah. Modal tambahan. Modal tambahan. So ni kadang soalan lain-lain kan. So 17890 ni adalah modal tambahan daripada mana dia buat bayar ni. Sewa dan tambang. So korang kena masukkan. Okay. Jumlah liability semasa lebih besar berbanding dengan aset semasa. Oh, dia ada dapat. Oh, dia dapat rugi ke? Okay. So tengoklah pada soalan-soalan dia. Baik. Kalau kita nak buat semua satu soalan nanti untuk next time lah. Cikgu sebelum ni dah pernah buat juga. Kalau korang pergi kat channel cikgu pun boleh kot tengok. Dekat YouTube cikgu. So korang boleh tengok. Okay. So ada persoalan lain. Sebelum cikgu nak pergi tajuk tentang pembetulan kesilapan. Sikit lah. So kalau korang nak tanya. Tadi tu pelarasan lah tu. So siapa yang tanya, mana pelarasan cikgu? Itulah pelarasan. Korang nak masukkan yang tu. Kalau korang nak buat semua tu. Tengok insurans prabayar 200. Gaji belum bayar. So yang ni gaji belum bayar akan masuk dekat liability. Insurans prabayar korang akan masuk dekat aset semasa. Tapi tengok, kalau prabayar korang kena tolak dekat insurans. 2,400 tu kena tolak dengan 200. Okey. Baik. So cikgu nak turun, nak cari pembetulan kesilapan dia. Okay. Pembetulan kesilapan. Nak isi kat mana cikgu? Dalam jenayah. Okey. So dalam jenayah korang kena buat kolom jenayah lah. Kolom jenayah. Dia mesti ada satu debit, satu kredit. Okey, kita tengok macam mana nak menyelesaikan soalan ni. Okey, so Hazwan Sazwani memiliki perniagaan telekong. Sazwani telah menyediakan imbangan duga. Yang ni cikgu tunjuk penuh lah. Untuk korang sikit. Sebab soalan ni tak panjang. Pada 31 Oktober 2019, beliau mengesan beberapa kesilapan berikut. Okey. Baik. Now cikgu buka Excel. Cikgu isi kat Excel. Baik okey, jom kita buat imbangan jenayah lah. Kalau kau nak pakai tarikh pun boleh, tak nak pakai tarikh pun boleh, tak ada masalah kot. Sebab dia tak ada tarikh ni. Korang tak payah buat kolom tarikh pun tak apa. So okey. Jenayah. Okey. Baik. Kita tengok soalan yang pertama tu apa masalah dia. Angkutan masuk 320 tersalah rekod di dalam angkutan keluar. So ini kesilapan tidak ketara. So tidak ketara kita betulkan dengan jenayah lah. So kalau kesilapan ketara kita betulkan melalui kita potong pembetulan balik di tempat yang salah tu. So korang kena tahu beza dia. So untuk jenayah ni untuk kita membetulkan kesilapan yang tidak nyata, kesilapan yang kita tak boleh tengok tak ketara. So angkutan masuk, angkutan masuk tersalah catat di angkutan keluar. Okey, so mesti kita tulis angkutan debit, angkutan
angkutan keluar kan dia debit. Dia duduk di bahagian debit, bahagian belanja. So kita tulis pertama kita debitkan angkutan dan masuklah. Sepatutnya tempat angkutan masuk kan. Debit dia. Macam tu. So kena kreditkan kreditkan angkutan keluar. Boleh nampak kalau tak nampak orang beritahu cikgu. Ni macam ni je cara dia, itu je. Dah settle lah. Itu satu soalan. Yang kedua dia soalan kedua, berjualan barang niaga kepada galeri Aisyah terkurang catat. Bila kurang kita kena tambah lah. So nak tambah terkurang catat. Barang kepada Aisyah terkurang catat. Jualan barang. Maksud dekat jualan, jualan bertambah lah. Galeri Aisyah ni siapa? Akaun belum terima. Akaun belum terima Aisyah lah. Galeri Aisyah. Okey, debit balik lah 90 kena tambah dan kredit dekat jualan lah. Jualan mesti tambah balik lah. Dia tak cukup kurang kurang catat. Okey, baik. Okey, ada persoalan? Tak ada Alright. Okay. So seterusnya soalan yang ketiga tu adalah belanja membaiki kenderaan sesalah rekod di dalam akaun kenderaan. Ini kesilapan ni biasalah orang catat ni. Kalau korang jadi accountant ni hati-hati belanja tu bukan aset. Korang kena tahu belanja bukan aset. So belanjalah. Baiki kenderaan ke, renew road tax kereta ke, servis ke, jangan masuk dekat kenderaan. Kenderaan tu aset, bentuk benda tu. Baiki tu benda yang kita tak, kadang-kadang tak nampak pun benda baiki je. Servis kereta tu tukar minyak, servis, tengok tayar elok ke tak, macam tu. Benda tu tak nampak aset tu, benda baiki tu adalah servis kepada aset tersebut lah. Okay, membaiki kenderaan dia catat. So kita mesti kreditkan akaun kenderaan dan debitkan balik akaun belanja. So belanja membaiki. Tak tulis kenderaan panjang pun boleh, tak ada masalah. Korang kena debitkan 100,000, 100 dan kreditkan balik dekat akaun kenderaan tu. Kenderaan korang kena kreditkan lah. 1,100. Okey, baik. Yang seterusnya, ambilan barang niaga untuk promosi 240 belum direkodkan di mana-mana buku. Ambilan barang niaga. Okey, ambil barang niaga bukan semestinya ambilan. Tengok dia buat apa tujuan dia. So ini kira promosi. So dia tak catat, kita catat lah. So debit promosi lah. Jangan tulis dekat ambilan pula, salah 240 dan ambil barang niaga belian lah. Korang tulis belian berkuranglah 2,400. Okey, macam tu. Baik. So yang terakhir, komisen yang diterima secara tunai 400 telah didebitkan ke dalam akaun komisen diterima dan dikreditkan di dalam akaun tunai. Sepatutnya tunai debit lah. So ini kesilapan ni korang kena buat lain sikit. Dia tak sama macam tadi, nilai dia sama kan. Bila korang tersilap debit, tersilap kredit di tempat betul tu, korang nak clearkan balik. Korang nak kena clearkan balik kesilapan tu. Contohnya komisen diterima tu telah didebitkan, sepatutnya kena kredit. Jadi nilai dia korang dah agak dua, double kan. Jadi 400 jadi 800. So komisen diterima 800, korang tulis kredit lah. Sorry. Tunai pun tunai korang kena tulis 800. Cikgu kenapa? Korang kata kenapa? So kenapa? Disebabkan pertama, 400 yang pertama tu kita hanya hilangkan kesalahan di dalam tunai. Maksudnya kosong. Tak ada dah nilai 400 tadi. So 400 yang kedua tu barulah kita tambahkan balik duit di dalam akaun tunai. Begitu juga dengan komisen diterima. Tadi kita kredit, kita debitkan akaun komisen diterima tu kan, nilai dalam akaun komisen diterima tu berkurang. Jadi kita tambah balik 400, clear. Tak ada kesilapan tu. 400 lagi untuk isi balik
kesalahan ataupun 400, nilai 400 yang diterima tu. 400 pertama untuk clearkan, jadi kosong lah. So 400 seterusnya baru tambah yang betul, yang kredit tu. Itulah cara dia. Okey, baik. So korang ada sebarang persoalan tak? Nak tanya? Korang boleh tengok lagi, banyaklah kesalahan yang boleh berlaku. Akaun belian dan akaun pelanggan belian lebih catat. Bila terlebih, sama jenayam, tengok dia gunakan jenayam tu. So, bila terkurang, terlebih, kena tolak balik lah. So, kena kredit akaun belian, debit akaun pulangan belian. Kan dia lawan. So, lawan. Korang tengok belian asal debit. Kalau terlebih, korang nak keluarkan balik, korang kena kreditkan dia. Macam tu. Cek tak layan 800 diterima daripada pelanggan terlupa rekod di mana-mana buku. Okey. So pelanggan ni siapa? Cek diterima ni adalah akaun belum terima dan cek bank lah. So bila kita dah catat di dalam akaun bank, kita kena keluarkan balik daripada akaun bank dan kena tambah balik hutang di dalam akaun belum terima tu. 800 bank akan kita tambah balik dekat bank. Kita tambah balik, kita keluarkan 800 tu daripada akaun bank dan kita tambah balik di dalam akaun belum terima. So debit akaun belum terima dan kredit bank kat situ. Okey, baik. Okey. So ada sebarang persoalan lagi. So inilah sebahagian daripada persoalan yang korang, ini analisis penyata keuangan ni dah masuk tingkatan 5 dah. Inilah yang ada. So kalau korang nak tanya, korang tanyalah. Ada persoalan nak tanya tak? Kalau tak ada persoalan, cikgu boleh dismiss lah kelas maksudnya. So kalau korang nak tanya, tanyalah apa yang cikgu tak ajar kat sini. Contohnya tempat lah, tajuk tempat yang cikgu tak tanya. Cikgu tak sebut pun tadi, tapi nak tahu sangat. Ada benda yang kita nak tahu, cikgu tak pernah cerita. Kita nak tanya pun tak sempat lagi. Boleh tanya. Cikgu bagi masa untuk korang tanya. Apa yang korang rasa tak tahu sangat dalam tajuk ni? Kalau korang tahu, beres lah, tak ada masalah. Senang je. Maksudnya kalau korang tahu, lah ni tajuk yang tempat ni, boleh lah dapat markah yang tinggi. Okey, tak ada tak ada orang nak tanya Kalau segar sangat, tanya je dalam chat cikgu tu, cikgu selalu bagi korang masuk chat cikgu, tanyalah sebarang persoalan korang nak tanya. Okey, baik. So sekian sahajalah untuk kelas hari ini. Tak ada persoalan kan? Okey, so sekian sahaja untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi dalam kelas seterusnya. Nanti cikgu akan bagikan masa dan tajuk untuk kita buat kelas lah. Okey, so sekian sahaja. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Sampai kita berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Okey, bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama.